PM gagal segala-galanya. Everything is now is toward a failure. Apakah kita akan menjadi a failure state? Kita menuju pada negara yang gagal kalau keadaan tidak disantuni. Jadi sekarang saudara dalam suasana begini, saya terus terang saya katakan bahawa negara semakin hancur kalau ini dibiarkan. Jadi petang tadi bila saya dapat tengok kiriman yang Mahkamah Perdana Menteri turun, saya ada sedikit kelegaan. Tetapi itu bukan hanya sekali. Bukan sekali saya okey. Tak. Ia mesti dilakukan lawatan tubi hendak dilakukan. Dan bukan hanya Perdana Menteri seorang saja. Menteri-menteri lain juga perlu turun ke lapangan. Dan saya cakap terus terang saudara, saya melihat negara sudah pun berada seolah hancur. Kerana kita hancur ekonomi. Malahan kesan daripada itu kita juga hancur dari segi keselamatan. Orang dah tak ada duit, maka orang melakukan kejenayah. Kita juga hancur harmonis. Semua orang tengok masing-masing dengan keadaan penuh kecurigaan. Sebab mereka berada dalam kesusahan. Jadi sedangkan barisan menteri-menteri tak macam seolah tak buat apa. Tengok dekat parlimen, kenyataan-kenyataan lontarkan. Ayat kata ini hampir punya kenyataan. Bila ahli parlimen bertanya, dia tak boleh jawab. Kerana mereka sendiri tidak menghayati masalah yang dihadapi oleh kementerian. Sebagai contoh, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, bila diajukan persoalan di parlimen, dia tak boleh jawab. Jadi minta speaker minta supaya Tempoh bagi jawapan bertulis. Ini bukan caranya sebagai menteri ataupun Timbalan Menteri. Dia mesti digest. Dia harus memiliki pengetahuan sepenuhnya sebelum turun ke parlimen. Pegawai kena bagi tahulah ini keadaannya, ini situasinya. Jadi akan ditanya nanti, ini jawapannya. Ini tidak. Selesai. Ekonomi kita, saya tak kata waktu itu hancur. Ia bermula, the beginning of the failed state apabila Pakatan Harapan pemerintah diikuti dengan Perikatan Nasional era Tan Sri Muhyiddin, dan hari ini dia diwakili ataupun diteruskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Hari ini kerajaan dikenal bukan lagi Harga Harapan, tidak, dikenal sebagai kerajaan Malaysia. Dan sekarang ni kerajaan saya pun dah malas nak sebut nama tu lah. Tak ada jiwa bagi saya untuk menyebutnya. Keluarga Malaysia. Jadi saya nak sebut tak nampak kejiwaan. Nak sebut harapan dah tak ada harapan. Nak kata Perikatan Nasional dah tak ada perikatan dah sekarang ni. Tapi nak sebut jiwa Malaysia, keluarga Malaysia. Macam mana kalau keluarga tak bahagia? Ini gambaran yang saya lihat bahawa yang dilestari kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab rakyat melihat bahawa menteri sekarang ini tidak peka untuk menangani masalah rakyat. Akhirnya rakyat bertanya-tanya, apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri? Yang rakyat tanya, what have you done to your minister? Apa yang Perdana Menteri lakukan terhadap menteri-menteri beliau yang beliau lantik? Bukan orang lantik, rakyat tak lantik. Rakyat cuma melantik mereka ini yang menjadi ahli parlimen. Tapi ada juga yang menjadi bergelar senator, macam Tengku Zafrul. Dan pelantikan mereka ini dulu dibuat zaman Tan Sri Muhyiddin. Dan bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, meneruskan juga mereka sebagai menteri. Walaupun saya yakin Yang Amat Berhormat tentu tahu bahawa mereka fail ataupun gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Jadi mungkin kerana agenda politik dan sebagainya, maka dilantik juga mereka ini. Dari pelantikan ini akhirnya menjadikan negara kita menuju ke arah a failed state. Jadi Yang Amat Berhormat kena tegas. Kalau mereka tidak dapat melaksanakan tugas, mereka dilihat tidak bertanggungjawab, singkirkan. Nak takut apa? Tapi sekarang ni rakyat merasakan seolah-olah Perdana Menteri kita ni terikat kaki dia. Why like this? Sepatutnya dia berada di paling atas, di anjung kuasa. Di anjung kuasa di si Perdana. Cakap dia tu adalah, boleh katakan wahyu lah, macam wahyu. Kalau menteri tak ikut, tempoh seminggu, panggil KSN, maka menteri itu disingkirkan. Siapa boleh menahan? Kerana sekarang ni ada mereka itu menambahkan beban kepada negara, menambahkan beban pada rakyat, malahan menambahkan beban politik. Sebab itu Yang Amat Berhormat kadang-kadang saya cakap terus terang lah, ramai kawan-kawan ada, ni apa ni, Perdana Menteri cak ayam ke? Saya kata jangan kata begitu. Tapi gitulah natijahnya apabila rakyat begitu terkesan melihat keadaan yang seolah-olah tidak mampu diperbaiki.
Sebab itu saya kata tadi awal mukadimah saya berterima kasih. Alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri sudah turun ke lapangan. Sepatutnya ini berterusan. Jangan sekali, bukan 2 kali. Sepatutnya hari-hari dilihat, ditinjau. Kalau beliau tak turun pun menteri-menterinya. Kerana situasi hari ini saudara menggambarkan seolah Perdana Menteri kita tidak punya grit. Ramai orang merasakan seolah Perdana Menteri tak punya kukuh dia pencengkaman kepada menteri-menteri yang ada di bawah kawalannya. Diumpamakan seperti sebuah sekolah, Perdana Menteri jadi ketua darjah. Kalau darjah itu hingar-bingar, maka ketua darjah itu tanggungjawabkan. Ini keadaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilihat seolah tidak ada grit. Kerana mungkin ada tangan-tangan lain, mungkin ada kuasa-kuasa lain yang mengatur. Ini mengundang persepsi apabila keadaan dilihat tidak dapat diperbaiki. Ini sebab kita dengar lah Menteri Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna asyik buat kenyataan. Segalanya terkawal, harga munasabah. Kalau saya rasa kalau dia berdiri atas pentas, dia bercakap, rakyat kena ingat keadaan terkawal, harga munasabah, saya ingat berpunca dia kena balik dengan telur busuk. Ini gambaran saya. Kena Menteri Pertanian dan Industri Makanan asyik dengan tak tahulah, sibuk dekat lapangan padang golf ke dengan curutunya. Saya bukan tak kenal sahabat kita, Datuk Ronald Kennedy, dulu ahli UMNO, kena melompat masuk PBM dan hari ini dilantik sebagai menteri yang menjaga ehwal pertanian, penghasilan pertanian termasuklah ikan, sayur-sayuran. Apa beliau lakukan apabila harga baja meningkat, harga racun meningkat, tak ada tanpa kawalan? Dan bagaimana cara untuk menambahkan penghasilan makanan laut? Beliau asal daripada Sabah. Sabah terkenal dengan makanan daripada laut. Tapi ini tidak dapat ditangani. Kalau asyik main golf, asyik dengan cerutu, duduk bersembang dekat lounge, berhentilah. Sila kosongkan jawatan itu bagi orang lebih berkailatkan, bagi orang lebih prihatin. Sebab itu saya kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kena lihat. Dulu menteri-menteri tidak sebegitu. Saya ingat lagi zaman sebelum ini, kalau menteri itu bila datang hari Selasa, mereka dah mula-mula resah. Petang hari Selasa tu dapat terima kertas kabinet. Kerana besok nak bincang di kabinet apa masalah, mereka akan mengambilkan masanya di rumah untuk mentelaah apa permasalahan rakyat, apa yang negara nak buat, dasar negara dan sebagainya. Tapi menteri kita hari ini kalau hari Selasa boleh tengok lagi bersepah lagi dekat launch-launch, ataupun dekat dengan kelab-kelab, ataupun dekat hotel-hotel. Apakah mereka tidak mentelaah kertas kabinet? So ini lebih penting. Saya rasa kadang-kadang begini. So jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kena pasang spy banyak lah. Kalau menteri itu asyik ada dilihat ada kat hotel, mesti ada deal agamaknya. PM tak cukup strong tu. Jozo, ini yang saya katakan tidak ada grit. Sebab itu saya katakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seolah-olah tidak ada grit. Bukan dia tak strong, dia kuat. Bola dilahirkan daripada pergerakan pemuda, tentulah semangat keperhatian dirinya kukuh. Tapi kadang-kadang sekarang dia dilihat seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang menguasainya. Jadi maka dalam keadaannya nampak lembik ya. Sebab itu bila 2 hari lepas dia berucap bersama dengan Jeneral Lee Hsien Loong, nampak lembik juga, tak ada ketegasan, tidak nampak aura sebagai pemimpin negara, pemimpin utama saudara. Ini bukan pemimpin cap ayam, bukan pemimpin kedai kopi, ataupun bukan pemimpin ketua cawangan. Ini ketua negara. Sebagai Perdana Menteri, beliau harus dilihat mempunyai grit. Sepatutnya kalau dia lalu saja, orang tengok dia pun kalau menteri-menteri dah mula gerun. Ini tidak, salah menteri buat tak tahu aja. Cakapnya tak tahulah. Tadi dia mengumumkan bahawa dia ada spesial. Dia kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna dan ini pertanian. Kita nak tengok result lah dalam seminggu 2 ni. Apakah kementerian tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan? Kalau tidak terlaksana ataupun masih lagi barangan, keadaan sekarang ni tidak berubah, artinya Perdana Menteri kita ini memang total loss dia punya grip. Kalau begitu keadaannya, kelamlah masa depan politik. Macam mana kita letak kepercayaan, bagaimana kita letak keyakinan. Ini soal kehidupan rakyat, ini soal negara. Kita tak mahu negara kita menuju ke arah a failed state. Saya dah bercakap berkali-kali, kalau Yang Amat Berhormat, kita tahu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Sabri latar belakangnya adalah seorang peguam, pengamal undang-undang. Memang beliau bukan pakar ekonomi. Berbincanglah soal ekonomi dengan mereka yang ada pengalaman.
Nak kata pakar sangat pun tidaklah. Yang pakar memanglah ada dekat pusatnya pengajian tinggi, bergelar profesor apa semua. Tetapi mereka yang ada pengalaman menangani masalah ekonomi negara itu dengan agak baik. Contoh saya katakan, kita masih ada lagi Yang Berhormat Datuk Seri Najib, kita masih ada lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita masih ada lagi Yang Berhormat Tengku Razili Hamzah. Why not? Ketiga-tiga ini duduk bersama mereka, membincangkan secara tuntas macam mana kita nak mengawal, macam mana kita nak melaksanakan ekonomi. Ini tidak, kita biarkan hanya kepada Menteri Kewangan semata-mata untuk buat keputusan tu. Rosak nanti kita ni, sebab beliau ada orang bank. Dia bukan latar belakang sebagai pakar ekonomi, dia latar belakangnya sebagai bank, as a banker. Sampai tak tahulah bank itu sama ada bank itu berjaya macam mana bank-bank yang lain, kita tak tahu. Jadi kita mengharapkanlah agar contoh yang keduanya Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi kononnya belajar dekat Harvard. Dulu bekas siswa politik kepada Menteri Kewangan Tun Daim. Satu ketika itu Datuk Mustafa Muhammad. Kita ingatkan bila dia pegang ekonomi itu, memanglah dia tahu bagaimana untuk menangani permasalahan ekonomi negara. Rupanya sama 2x5. Fail, hampir. Saya cakap tu terang, Tok Pa ni saya hilang penghormatan saya bahawa beliau dilihat sebagai seorang tokoh yang boleh mampu untuk menangani masalah ekonomi negara. Tak ada, kenyataan tak ada. Apa yang saya cakapkan, tak tahu saya sendiri. Dia dah sekarang ni dah lebih 100 hari. Apa yang lakukan untuk memperbaiki ekonomi negara? Begitu juga kalau kita dengar pula Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri Azman Ali, dulu bagai nak pergi ke Qatar lah, pergi ke Eropah lah, kononnya akan membawa pelaburan. Yang kita dapat bukan pelaburan yang datang, pelabur yang ada dalam negeri pun dah lari meninggalkan kita. Apakah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ini, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Perindustrian ini dapat melihat pegawainya, adakah dikaji kenapa negara kita jadi begini? Hari ini negara kita begitu keadaan terkebelakang daripada menarik pelabur-pelabur asing, dan ini mengakibatkan berlakunya suasana rakyat tidak mempunyai pekerjaan. Bertambah dan bertambah. Nah,